Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan cikgu pada hari ini. Okay, hari ini kita ada benda nak buat, iaitu eksperimen berkenaan mencipta beg udara. Kamu boleh rujuk muka surat 14 buku teks. Okey, seperti yang cikgu pesan daripada awal, kamu sepatutnya sediakan beberapa bahan yang cikgu sudah senaraikan hari itu. Cikgu harap kamu dah sediakan. Okey, macam biasa, sebelum kita mula eksperimen, biasanya cikgu akan terangkan terlebih dahulu apa yang kita nak buat hari ini. Okey, boleh rujuk buku teks masing-masing ya, muka surat 14. Okey, dah sedia dah? Okey, kalau dah sedia, cikgu dah nak mula ni. Okey, kita tengok kat sini tajuk dia beg udara. Ni beg udara. Kita nak hasilkan beg udara. Okey. Sebelum tu kita tengok tujuan dulu. Tengok tujuan kat sini. Tujuan dia untuk menyiasat kesan jumlah soda bikarbonat yang berbeza dengan isi padu gas yang dapat dihasilkan. Itu yang kita nak tengok. Okey, biasalah setiap eksperimen mesti ada tujuan dan juga ada penyataan masalah. Dia bermula dengan penyataan masalah. Okey, masalah yang kita hadapi adalah yang kita nak tahu ialah ni, adakah isi padu gas yang dihasilkan dalam beg plastik dipengaruhi oleh jumlah soda bikarbonat yang digunakan. Kita nak tengok kalau letak soda bikarbonat banyak, dia jadi macam mana? Adakah gas dia banyak ataupun sebaliknya? Kalau letak sikit macam mana? Itu masalah dia. Kita nak tahu. Biasalah ahli sains bila ada sesuatu masalah, dia akan kaji, dia akan buat eksperimen. Inilah eksperimen yang kita nak kena buat hari ni. Okey, kemudian alat dan bahan kamu boleh tengok kat sini. Pita pengukur, cikgu sudah bagi tahu awal dekat kamu kan. Suruh cari kan, suruh bawa. Okey. Kemudian beg plastik yang berzip ataupun yang kedap udara. Dia guna 3 tapi cikgu nak guna 2 saja. Tisu, cuka makan dan soda bikarbonat. Cikgu harap semua bahan ni dah ada. Kita nak mula hari ni. Okey. Sebelum cikgu pergi kepada langkah-langkah, cikgu nak cerita dulu tentang tujuan ni. Biasa kita dalam peperiksaan, setiap kali ada penyiasatan atau eksperimen, dia akan tanya tujuan. Ingat tak cikgu ajar macam mana nak jawab soalan tujuan? Cikgu harap kamu ingat. Semua ingat kan? Darjah 5 kita ada belajar. Okey, kita tengok sini. Kalau dia tanya tujuan penyiasatan ini, cara nak jawab dia mesti kena ada ayat ni. Untuk menyiasat hubungan di antara apa dengan apa. Apa tempat kosong tu? Biasa cikgu letak apa? Ingat tak? Iki ingat tak? Okey, biasa kat depan sekali ni cikgu akan letak PM. Apa itu PM? Pemboleh ubah dimanipulasi. Ingat tu. Pemboleh ubah dimanipulasi. Biasa letak dekat depan kan. Okey, kemudian yang belakang ni cikgu akan letak PB. Apa itu PB? Pemboleh ubah bergerak balas. Kita nak kena carilah 2 pemboleh ubah ni dalam eksperimen ni. Sebelum mula kita dah boleh cari. Jumlah pemboleh ubah ada berapa? Ingat tak? Sini 2. Yang sebenarnya ada berapa? Ada 3 kan? Ada 1 lagi, iaitu pemboleh ubah yang dimalarkan. Selalu cikgu tulis P malar. Okey, kita cari yang pertama dulu. Pemboleh ubah dimanipulasi, ataupun cikgu selalu ingatkan kamu, pemboleh ubah dimanipulasi ni benda yang kita ubah. Dalam eksperimen ni benda apa yang kita ubah? Kita ubah benda apa dalam eksperimen ni? Cuba tengok betul-betul. Kita ubah apa? Okey, tengok kat sini.
Dekat tujuan pun ada, dekat penyertaan masalah pun ada. Ini yang kita ubah ni. Apa benda ni? Kita ubah apa ni? Kita ubah jumlah soda bikarbonat. Jumlah soda. Jadi itulah PM dia, itulah pemboleh ubah dimanipulasi dia, jumlah soda. Itu yang kita ubah dalam eksperimen ni. Kemudian kita nak cari pemboleh ubah bergerak balas pula. Macam mana nak cari pemboleh ubah bergerak balas ni? Selalu cikgu ingatkan kamu, ia adalah benda yang kita nak lihat dalam eksperimen ni. Kita nak lihat apa dalam eksperimen ni? Cuba tengok, dekat tujuan pun ada, dekat penyertaan masalah pun ada. Okey, kita nak lihat isi padu gas yang dihasilkan. Ni isi padu gas. Isi padu gas yang dihasilkan. Okey, jadi PB dia, pemboleh ubah bergerak balas, adalah isi padu gas yang dihasilkan. Macam mana kita nak tengok? Dengan cara ukur. Ukur apa tu? Ni, ukur plastik bag ni. Selepas kita letak semua bahan, kita tinggalkan, kita datang tengok, dia kembang. Kemudian kita ukur lilik ni. Ukur lilik ni guna apa? Guna pita pengukur. Ni guna pita pengukur. Sebab tu nak kena ada pita pengukur. Pita pengukur yang ukur baju tu, orang nak buat baju dia ukur guna pita pengukur. Okey, boleh? Itu cara kita nak jawab soalan tujuan. Okey, ni dah belajar belaka ni kan? Okey, cuba cari satu lagi pemboleh ubah. Pemboleh ubah malar. Pemboleh ubah dimalarkan. Okey, pemboleh ubah dimalarkan. Cuba cari. Selalu cikgu tulis P malar. Macam mana nak cari? Biasa cikgu cakap pemboleh ubah dimalarkan ni adalah benda yang tak ubah dalam eksperimen. Kita tak ubah dalam eksperimen ni. Apa benda yang kita tak ubah dalam eksperimen ni? Cuba tengok. Apa benda kita tak ubah? Kita tak ubah apa? Yang PM tadi benda yang kita ubah. Kita ubah jumlah soda. Yang kita tak ubah apa benda? Selalunya banyak dalam satu eksperimen ni. Kadang-kadang 2 ada, 3 ada. Jarang-jarang je ada 1. Okey, tengok kat sini. Ni apa ni? Jenis plastik. Kita guna semua jenis plastik yang sama. Ataupun boleh tulis juga saiz plastik. Ini yang kita tak ubah. Kita tak ubah semua benda ni. Dah 2 dah, ada banyak lagi. Tapi biasa dia tanya 1 je kalau soalan. Okey, boleh? Boleh Sekarang ketiga-tiga pemboleh ubah kita dah ada. Kita dah ada PM, kita dah ada PB, kita dah ada P malar. Settle lah soalan kita. Baru boleh mula eksperimen. Okey, kita pergi tengok langkah-langkah pula. Langkah-langkah yang pertama dia kata bina hipotesis kamu. Hipotesis pula dia tanya. Apa benda tu hipotesis? Ingat tak? Ni semua KPS ni, kemahiran proses sains. Apa itu KPS? Apa itu hipotesis? Apa? Selalu cikgu ingatkan, hipotesis ni adalah ramalan. Ramalan apa? Semua ingat ni, ramalan awal. Ramalan awal. Cara nak jawab hipotesis macam mana? Cikgu dah ajar semua ni Okey, ingat. Hipotesis. Macam mana nak jawab dia? Guna perkataan semakin. Dia ada 3 cara. Selalu cikgu guna semakin. Tengok situasi lah. Yang ni boleh guna semakin. Ataupun satu lagi boleh guna jika maka. Semakin. Kita letak apa selepas semakin? Kita letak pola biasanya. Mesti letak pola, wajib Okey, semakin apa? Ramalan awal ni kamu boleh buat sebelum buat eksperimen pun, kita dah boleh agak dah. Apa ramalan awal dia? Semakin bertambah. Ini pola dia. Semakin bertambah. Bertambah apa? Jumlah
Biasa kita letak PM lah. Jumlah apa? Biasa kita letak PM kita letak PM. PM dia jumlah apa tadi? Jumlah soda. Okey, jumlah soda bikarbonat. Soda bikarbonat. Okey, semakin bertambah jumlah soda bikarbonat, kita koma, kita letak satu lagi, semakin kan. Semakin, letak pola lagi. Semakin banyak soda bikarbonat ataupun semakin bertambah jumlah soda bikarbonat, semakin apa? Kamu rasa semakin apa? Tengok plastik tu. Semakin bertambah. Bertambah apa? Bertambah jumlah gas. Kan? Jumlah gas ataupun isi padu. Kat sini dia pakai isi padu. Kita letak isi padu lah. Semakin bertambah isi padu gas yang dapat dihasilkan. Itulah hipotesis dia. Guna perkataan semakin ataupun jika maka pun boleh. Jika bertambah jumlah soda bikarbonat, maka bertambah isi padu gas. Isi padu gas kita nak tahu, kita ukur tadi kan. Guna pita pengukur. Okey, boleh itu je. Hari ni kita nak buat simple je. Okey, kemudian langkah yang kedua dia kata tentukan pemboleh ubah. 3 pemboleh ubah ni. Cikgu dah bagi tahu dah tadi kan. Ada 1, ada 2, ada 3. Cukup dah pemboleh ubah kita. Kemudian lakukan eksperimen dalam kumpulan. Yang ni kita tak buat lah dalam kumpulan. Kita buat sendiri-sendiri je sebab PKP ni kan kat rumah. Okey. Kemudian rekod pemerhatian. Kena rekod pemerhatian. Okey, pemerhatian cikgu nak kamu rekod dalam dalam bentuk jadual. Tulis dalam buku tulis tajuk dia beg udara. Kemudian tulis tujuan. Okey, kemudian tulis alat dan bahan. Kemudian tulis terus pemerhatian. Yang ni pemerhatian. Buat dalam bentuk jadual. Buat simple je. Buat jadual simple saja. Macam cikgu buat ni. Kemudian dekat atas dia tulis tajuk lah. Kita bahagikan dua. Yang sebelah kiri ni kita tulis jumlah soda. Jumlah soda kita nak pakai hari ni. Kita buat dua je. Yang pertama satu sudu besar. Yang kedua 2 sudu. Okey, sebelah kanan kita letak ukuran apa? Ukuran beg plastik. Beg plastik. Ukuran beg plastik ni sama juga dengan isi padu. Isi padu beg plastik. Beg plastik. Sama je sebab kita nak tahu isi padu, kita ukur. Okey, kemudian kamu isilah. Bila guna 1 sudu soda bikarbonat, berapa ukuran dia? Ukur lilit ukur lilit plastik bag tu. Okey, katakanlah yang guna 1 sudu ni kamu ukur, kamu dapat 10 cm. Guna unit cm. Kemudian kamu buat plastik yang kedua guna 2 sudu. Ukur jadi 15 cm. Okey, buat macam ni lah. Okey, jadi 3 benda yang cikgu nak kamu tulis dalam buku log kuning. Yang pertama, tuliskan tajuk dia beg udara. Kemudian tulis tujuan. Kemudian tulis alat dan bahan. Kemudian yang ketiga, tulis pemerhatian. Okey, itu langkah-langkah dia. Okey, kemudian sebelum kita mula, cuba baca sikit ni, klik info ni. Dia tulis apa tu? Soda bikarbonat yang dicampurkan dengan larutan cuka makan akan menghasilkan gas karbon dioksida, air dan garam. Gas ni lah yang membuatkan
plastik tu kembang. Bila dia bercampur dengan cuka soda tadi, dia hasilkan karbon dioksida. Ada karbon dioksida lah dalam ni. Ada karbon dioksida. Okey. Kemudian ada 3 soalan dekat bawah. Yang ni bolehlah jawab. Kalau tak nak jawab tak apa. Sebab cikgu dah letak dalam latihan pengukuhan nanti. Jawab kat situ je lah. Soalan ni tak payah jawab. Jawab dekat dalam latihan pengukuhan. Jadi inilah saja yang kita nak buat hari ni. Okey. Cikgu rasa dah tak ada apa. Itu sahaja. Lepas ni tengok satu lagi video macam mana nak buat beg udara ni. Ikut betul-betul dalam video tu. Kemudian buatlah. Kalau nak rakam video kamu buat pun lagi bagus. Rakam guna handset je. Simple je. Buat ringkas-ringkas je. Kalau nak rakam. Boleh send personal dekat cikgu. Okey, itu sahaja untuk hari ni. Berjumpa pada video yang kedua. Macam mana nak buat beg udara. Okey, terima kasih. Bye.